Bismillahirrahmanirrahim. Okey, murid-murid sekalian, hari ini kita akan masuk subtopik yang baru yang bertajuk mencipta satu struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan. Okey, apabila merujuk kepada perkataan struktur organisasi, ia merujuk kepada pembahagian tugas. Okey, struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan, ia dapat menunjuk cara pembahagian setiap tugas dan tanggungjawab dalam kalangan pekerja dalam sesebuah organisasi. Okey, terdapat beberapa jenis struktur organisasi bagi memenuhi keperluan perniagaan. Okey, dia merangkumi ada 5 contoh struktur organisasi yang terdapat dalam sesebuah perniagaan. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, jenis yang pertama ialah struktur organisasi berdasarkan fungsi. Okey, apabila kita merujuk kepada berdasarkan fungsi, ia mengikut kemahiran atau kepakaran seseorang pekerja itu. Okey, kita pergi pada huraian dia. Ia digunakan secara meluas oleh kebanyakan organisasi yang terdapat di Malaysia kerana ia mudah dibentuk dan dipraktikkan. Okey, ia diwujudkan berdasarkan kepada fungsi utama yang ingin kita merujuk kepada bab 4 masa tingkatan 4 yang awak pelajari, iaitu bahagian fungsian, yang mana contoh fungsiannya ialah pemasaran, pengeluaran, kewangan, penyelidikan dan pembangunan, pengurusan sumber manusia dan sebagainya. Okey, merujuk kepada struktur organisasi berdasarkan fungsi, di sini dapat menempatkan individu atau pekerja mengikut kemahiran atau kepakaran yang ada pada setiap pekerja tersebut. Okey, kita akan rujuk contoh struktur organisasi berdasarkan fungsi. Okey, ini contoh apabila sebut saja struktur organisasi, dia ada kait rapat dengan carta organisasi, yang mana apabila carta organisasi terbahagi kepada 3 pengurusan, iaitu pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. Yang ini dalam carta ini hanya merujuk kepada 2 peringkat saja, pengurusan atasan dan pengurusan pertengahan. Okey, pengurusan atasan merujuk kepada pengurus besar. Okey, pengurusan pertengahan dibahagikan kepada beberapa bahagian pengurus mengikut fungsian masing-masing, iaitu pengurus pengeluaran, pengurus keuangan, pengurus pemasaran, pengurus R&D dan pengurus sumber manusia. Saya ambil contoh, bawah pengurus sumber manusia dibantu oleh bahagian pengurusan bawahan, iaitu eksekutif sumber manusia. Okey, kita pergi kepada jenis yang kedua. Okey, jenis yang kedua ialah struktur organisasi berdasarkan produk. Apabila merujuk kepada perkataan produk, ia merujuk kepada kepelbagaian jenis produk yang dihasilkan oleh sesebuah organisasi. Okey, cikgu bagi contoh organisasi Nestle. Kita tahu yang Nestle telah banyak menghasilkan pelbagai jenis produk. Contoh Milo, Nescafe, produk Bijirin, KitKat, lagi apa, aiskrim dan banyak lagi lah produk tenusu yang lain. Okey, kita pergi kepada huraian dia. Perniagaan berskala besar kebanyakannya mengeluarkan pelbagai jenis produk. Macam contoh tadi, Nestle. Ia diwujudkan untuk memudahkan pihak pengurusan menyelaraskan operasi atau perkhidmatan yang berkaitan. Individu yang bekerja mengikut pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan kepakaran dalam penghasilan produk tertentu. Maksud dekat sini, jika dia mahir menghasilkan produk Milo, maka dia akan bekerja di bawah pengurus produk Milo. Okey, dan seterusnya lah mengikut produk yang berbeza-beza. Okey, kita akan tengok contoh struktur organisasi berdasarkan produk. Sama juga merujuk kepada peringkat atasan, peringkat pertengahan dan peringkat bawahan. Okey, peringkat pengurusan atasan iaitu pengurus besar, manakala pengurusan pertengahan dibantu oleh pengurus produk A. Tadi cikgu bagi contoh, produk A Milo, pengurus produk B contoh Nescafe, pengurus produk C contoh KitKat, pengurus produk D contoh aiskrim, pengurus produk E contohnya Bijirin. Okey, kita pergi kepada
struktur organisasi jenis yang ketiga. Struktur organisasi jenis yang ketiga ialah berdasarkan geografi dan wilayah. Bila sebut geografi dan wilayah, ia bergantung kepada lokasi. Okey, ia diwujudkan berdasarkan kawasan pasaran yang menjadi fokus kepada syarikat. Contohnya lah kawasan tu, kawasan yang membangun. Jadi, dia akan menjadi kawasan sasaran pasaran yang baru. Okey, struktur organisasi ini memerlukan sejumlah kaki tangan yang besar di ibu pejabat bagi tujuan menyelaraskan keseluruhan jabatan, unit dan bahagian di pelbagai wilayah. Okey, kita ambil contohlah. Okey, Econsave. Econsave terdapat banyak cawangan di seluruh Malaysia. Ada di Kedah, di Johor. Di Johor saja pun dah banyak cawangan di setiap daerah. Okey, kita tengok contoh struktur organisasi. Okey. Peringkat atasan pengurus besar dibantu oleh peringkat pertengahan iaitu pengurus bahagian wilayah utara, pengurus wilayah selatan, pengurus wilayah timur, pengurus wilayah Sabah, pengurus wilayah Sarawak. Okey, cikgu bagi contoh tadi ialah Pasaraya, Econsave. Yang mana kita ambil contoh Encik Mas Imran merupakan pengurus wilayah selatan iaitu pengurus Econsave di bahagian wilayah selatan yang mana dia hanya menguruskan cawangan Econsave di daerah negeri Johor, keseluruhan negeri Johor, tak kira lah daerah mana, Kota Tinggi, Pasir Gudang, Skudai ke mana. Jadi dia yang akan memantau dekat situ dan dibantu oleh pengurusan bawahan. Okey, kita pergi kepada yang keempat. Struktur organisasi berdasarkan pelanggan. Bila sebut pelanggan, bermaksud di sini ialah menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan. Maka tidak perlu ada orang tengah iaitu perkhidmatan terus diberikan kepada pelanggan. Okey, kita tengok huraian dia. Struktur organisasi ini diwujudkan berdasarkan kepada keperluan dan kehendak pelanggan. Biasanya ia wujud dalam organisasi yang menawarkan pelbagai perkhidmatan. Penempatan pekerja bagi organisasi yang berdasarkan perkhidmatan pelanggan ini adalah bergantung kepada kepakaran mereka mengikut jenis perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Okey, cikgu bagi contoh. Kita tengok struktur dia. Okey, yang dibagi contoh ni ialah berdasarkan perkhidmatan yang disediakan di sebuah bank. Okey, institusi bank. Okey, pengurus besar kemudian dibantu oleh peringkat pertengahan iaitu pelanggan A yang mana memberi perkhidmatan kaunter, pelanggan B memberi perkhidmatan mesin ATM, pelanggan C memberi perkhidmatan khidmat nasihat pelaburan dan pelanggan D memberi perkhidmatan lain-lain. Okay, antara contoh lain yang menggunakan struktur organisasi berdasarkan pelanggan ialah di pejabat pos. Okey, kita pergi struktur yang terakhir. Okey, struktur organisasi yang terakhir ialah struktur organisasi berdasarkan matriks. Okey, bila sebut matriks ni, dia adalah gabungan dua jenis struktur organisasi iaitu struktur organisasi berdasarkan fungsi dan struktur organisasi berdasarkan produk. Gabungan kedua-duanya. Okey, kita pergi pada huraian. Ia juga dikenali sebagai sistem berbilang arahan. Okey, kombinasi dua jenis struktur organisasi yang cikgu sebut tadi iaitu berdasarkan fungsi dan berdasarkan produk tadi akan mewujudkan satu bentuk carta organisasi ataupun struktur organisasi yang kita akan lihat sebentar lagi. Okey, cikgu bagi contoh bentuk produk ialah kita ambil satu buah organisasi iaitu Ecoworld, pembinaan Ecoworld yang mana dia menghasilkan produk jenis-jenis rumah. Kita ambil contoh rumah banglo, rumah kluster, rumah teres setingkat, rumah teres 2 tingkat dan pelbagai jenis lagi lah. Jadi dia banyak dekat situ, kita nampak dia banyak projek dekat situ. Projek rumah banglo, projek rumah kluster, projek rumah teres setingkat, projek rumah teres 2 tingkat. Okay, kita tengok contoh struktur dia. Okey, bila awak rujuk, awak nampak dekat sini, tengok satu persatu. Macam biasa, peringkat atasan ialah pengurus besar. Dan bila masuk kepada peringkat pertengahan, okey, dia merujuk kepada pengarah. Okey, pengarah projek.
pengarah operasi, pengarah kewangan, pengarah reka bentuk, pengarah pemasaran, pengarah semua. Dia masih lagi di bawah satu organisasi iaitu Ecoworld, tetapi dibahagikan merujuk kepada jenis-jenis projek yang dilakukan. Okey, cikgu bagi contoh eksekutif projek A. Kita contohlah projek A ialah rumah banglo. Projek B ialah rumah teres satu tingkat. Projek C ialah rumah kluster. Jadi orang-orang yang terlibat dalam rumah banglo, tak kira dia di bawah pengarah operasi, pengarah kewangan, pengarah reka bentuk, pengarah pemasaran, mereka akan bekerja di bawah satu projek yang sama. Sama juga dengan projek B. Sama juga. Tak kira di bawah pengarah yang berbeza, mereka akan bekerja di bawah projek yang sama. Okey, jadi setakat ini jelas.